Dia orang kata sekarang ni baju raya trending warna orange katanya. Sampai pada hari raya tidaklah nak masuk lab kan. At least kita ada masa dan inilah sebenarnya waktu kita nak mendapat restu. Memang orang takkan sama dengan kita lah kan. Kalau kita nak orang sama kita, tak samalah kan. Memang kita dan kita dia. Cuma kita kena buat bersama-sama. Raya tahun ini amat berbeza. Tak dapat balik raya bersama. Walau berada jauh di mata, ingatan tulus ikhlas tetap dirasa. Bermain mercun sambil menari, di dalam gelap menangkap ikan. Kami menyusun 10 jari, salah dan silap araf dimaafkan. Ketupat pulut di atas para, hendak direbus di tepi perigi. SMS dihantar pengganti kad raya, tanda ingatan tak luput di hati. Dah kenapa tiba-tiba berpantun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrul, host anda untuk sesi podcast pada kali ini, iaitu kita di dalam podcast Dr. Rocket. Dah kenapa raya tak rasa macam raya? Dan apabila saya lontarkan alunan pantun yang menjadi tradisi rakyat Malaysia, khususnya bangsa Melayu, apabila kita menyambut Syawal yang akan datang, inilah antara contoh-contoh pantun yang kita gunakan untuk kita hantar ke anak saudara, ke ahli keluarga melalui platform aplikasi seperti WhatsApp dan Telegram. Dan kita juga ada pelbagai medium sokmed yang menjadi pilihan kita untuk kita raikan, kita nyatakan tanda kesyukuran kita menyambut bulan Syawal selepas kita melakukan pengorbanan yang sangat luar biasa, di mana kita melaksanakan ibadah puasa dalam tempoh 30 hari dalam bulan Ramadan Karim. Dan tetapi pada kali ini Dr. Rocket dan terutamanya warga Tuan M2 membawa pendekatan yang berbeza pada kali ini. Dah kenapa raya tetapi rasa macam tak raya. Sebab kita maklum pada waktu ini, kita hadapi situasi yang sangat-sangat getir, sangat-sangat negatif. Kalau kita lihat, kita baca di setiap akhbar, di platform televisyen dan radio, pelbagai berita yang tak best. Dan perkara ini sebenarnya kita akan sama-sama bincangkan bersama dengan jemputan istimewa yang kita bawa untuk sesi podcast pada kali ini, iaitu saya menjemput Dr. Ustazah Hanisah Afandi untuk sama-sama menjadi tetamu undangan pada hari ini. Apa khabar Ustazah, sihat ke? Baik, Alhamdulillah. Asrul sihat Alhamdulillah, saya sihat dan sangat gembira berjumpa dengan Ustazah pada hari ini. Terima kasih banyak Ustazah atas keluangan waktu bersama dengan kami pada sesi podcast pada hari ini. Kami sangat-sangat hargai. Dan sebagai mukadimah untuk kita kenal lebih rapat siapakah jemputan istimewa kita pada hari ini, saya menjemput Ustazah Hanisah untuk sama-sama perkenalkan diri, nama penuh, pengajian apa, daripada IPT mana dan sekarang ni bertugas sebagai apa, untuk sama-sama kita kenal Ustazah Hanisah. Terima kasih Asrul, Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah, saya Dr. Hanisah Afandi. Nama panjang sebenarnya, tapi kita bagi pendek, senang sikit kan nak sebut kan. So Alhamdulillah, sekarang saya merupakan CRMP Dr. Rocket. Masya Allah, Tabarakallah. Dan ini antara peluang untuk saya menyantuni kembali pelajar Master PhD, yang mana setelah saya sendiri bersama-sama dalam proses Dr. Rocket, dan di sini saya kembali turun padang membantu lebih ramai graduan Master PhD untuk terus berada dalam journey Master PhD dengan sangat-sangat bahagia. Dan saya juga ada syarikat saya sendiri, iaitu saya sebagai founder kepada Aura Imtiaz Training Consultancy, yang mana sebelum ini saya merupakan graduan PhD UKM bidang pengajian Al-Quran dan Sunnah, dan kajian saya melibatkan pendekatan Al-Quran dan Sunnah, iaitu saya membina
model remaja Rabbani. Itulah sedikit lah sesi pengenalan hari ini. Amazing kita punya jemputan pada kali ini, beliau merupakan motivator sebenarnya. Okey, yang insya-Allah kita jemput pada kali ini untuk sama-sama kita bangkitkan rasa keseronokan, kita bangkitkan rasa kesyukuran luar biasa untuk sama-sama kita menyambut Syawal ini bersama dengan ahli keluarga tercinta. Tapi pada hari ini Ustazah, okey, kita bawakan satu tajuk yang sedikit tak best. Tapi sebenarnya banyak sebenarnya. Iaitu dah kenapa raya, tetapi rasa macam tak raya. Sebab apa kami bawakan tajuk ini, Ustazah? Saya bagi Ustazah? Ustazah Hanisa, sebab saya lebih mesra. Ustazah Hanisa, okey. Kita dengar, okey, seperti mana yang saya kongsikan pada awal kata saya, iaitu kita terdengar pelbagai perkara, berita yang tak best dan negatif daripada semua saluran media seperti televisyen, radio dan sokmed, Instagram, Facebook dan lain-lain, Ustazah. Sebab apa saya berani katakan macam ni? Seperti yang saya baca akhbar Kosmo 24 Mac baru sahaja lagi menulis akhbar keratan iaitu ramai tak mampu beli baju raya tahun ini. Dah kenapa ramai tak mampu? Itu antara berita yang tak best. Yang kedua, yang berita ini akan membuatkan kita ketakutan untuk bawa kereta ataupun menaik mana-mana kenderaan. Dan kita mengharapkan ada pintu ajaib yang kita buka boleh sampai terus ke destinasi. Di mana Menteri Pengangkutan dan PDRM mengeluarkan kenyataan bahawa kematian jalan raya lebih tinggi daripada COVID-19 pada waktu ini. Right? Dan seterusnya, berita yang tak best lagi yang saya baca dan saya perhatikan, okey, daripada Pikodi Malaysia mencatatkan bahawa laporan gaji minima antarabangsa, okey, Malaysia mendapat tempat ke-59 daripada 67 gaji minimum bersih dengan ringgit Malaysia RM1,323 sahaja. Ni antara berita yang wow. Mungkin ni antara sebab kita rasa raya tak best. Okey, disebabkan pendapatan kita tidak tinggi tetapi kos sara hidup yang sangat-sangat mendesak, lagi-lagi melibatkan keperluan untuk kita bagi duit raya. Beli baju raya, beli kuih raya, pengangkutan minyak lagi kan. Kalau menaiki kereta ke balik kampung kan. Dan antaranya kita sedia maklum pada ketika ini, okey, kerajaan mengeluarkan berita bahawa cuaca panas luar biasa di Malaysia bermula daripada Februari sehinggalah Mei 2024. Dan perkara ini, oleh sebab itu saya berani membawakan tajuk pada hari ini, dah kenapa raya tetapi rasa macam tak raya, Ustazah. Rasa tak best sebab banyak perkara yang negatif berlega di sekeliling kita. Dan apakah pandangan Ustazah untuk isu ini? Okey, terima kasih Asrul. So bila kita lihat kepada isu-isu semasa ni, kita tidak boleh kawal lah. Seperti mana kita lihat, contohnya kita melihat tentang contoh perkembangan ekonomi sekarang pada hari ini dan bagaimana kita lihat poket kita sendiri. Sebenarnya kita melihat isu ini kalau kita lihat hanya berlaku pada tahun ini, dia tidak adil. Sebenarnya dia berlaku pada sejak tahun bertahun. Cuma mungkin tahun ini dia nampak lebih meruncing. Sekiranya kita tidak pernah ataupun tidak mengambil muhasabah kembali bagaimana persiapan raya setiap tahun, maka ia akan menyebabkan kita lebih panik. Sepatutnya sewajarnya kita pada hari ini kita membuat perancangan awal. Kita pun dah tahu dah raya mungkin dalam jangka setahun kita akan beraya, kita akan memberikan lebihan perbelanjaan untuk membeli baju raya, nak perbelanjaan balik kampung, bagi duit raya dan sebagainya. Dan di sini sebenarnya kita tibalah masanya kita perlu mendidik masyarakat kita pada hari ini untuk mereka kembali menyusun kewangan mereka dengan lebih awal dan lebih bijak. Dan kita pada hari ini sebenarnya ada pilihan. Kan? Cuba kita lihat apa keutamaan sebenarnya yang dianjurkan dalam Al-Quran dan Sunnah sendiri untuk kita pulang berhari raya. Yang paling utama untuk berhari raya ini disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang mana Allah Ta'ala di hujung tu Allah sebut supaya kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini antara perkara yang perlu kita perhatikan
Ya kadang-kadang kita rasa lebih kepada trending, nak beli baju raya ikut trend kan. Sekarang pula baru ni saya bawa balik daripada pemberian baju raya kepada Asnah. Saya pergi ke Prima Valley. Diorang kata sekarang ni baju raya trending warna orange katanya. Oh begitu pula. Saya kata saya tak berapa mengikut sangat warna-warna ni kan. Jadi sebenarnya perkara yang utama pada hari raya adalah membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu sebagai anak-anak yang banyaknya berada di perantauan, pasti kita mahu pulang ke kampung bertemu dengan ayah bonda kita. Tapi bagaimana kita nak menyusun kewangan kita, maka kita perlu lihat yang mana satu keperluan, yang mana satu yang perlu kita, kalau kita rasa kita boleh beli baju raya tapi tak boleh balik kampung, mana yang kita perlu utamakan di situ kan contohnya. Jadi perkara yang paling penting adalah untuk pulang ke kampung, untuk kita bertemu dengan ayah bonda. Bila lagi kita nak bertemu dengan mereka? Sudahlah mungkin hari-hari biasa kita sibuk dengan pekerjaan kita kan. Jadi saya kira mungkin saya mencadangkanlah untuk kita sama-sama buat sedikit bajet. Bajet saya setiap kali balik kampung dah tahu dah kan. Jadi kita boleh bajet yang paling utama untuk bajet perjalanan. Perjalanan untuk pulang ke kampung. Jadi mungkin dari segi baju raya ni tak semestinya kita nak kena beli baju raya baru rasa ada mood raya kan. Jadi maknanya kadang-kadang baju raya ni ada baju-baju yang kita baru beli untuk pergi kerja, ataupun macam saya sendiri pun kadang-kadang baju raya tu adalah baju ceramah saya lah. Jadi baju raya mesti pastikan boleh pergi ceramah contoh kan. Jadi setiap orang adalah dia punya style masing-masing. Sebab itu sebenarnya kita perlu ubah kembali lifestyle kita kepada lifestyle lebih bijak. Dalam keadaan ekonomi sekarang yang juga agak mencabar, jadi tak boleh lagi nak membazir sangat kan. Jadi sekarang pun sebenarnya Asrul, setiap masjid dan surau-surau banyak mengadakan iftar berjamaah. Jadi ini juga sebenarnya peluang untuk kita berjimat kan. Jadi maknanya di situ kalau kita rasa kita boleh pergi sama-sama memeriahkan iftar jamaah di masjid dan surau, di situ pun kita boleh ambil portion untuk kita allocatekan sedikit bajet untuk pulang ke kampung kan. Dan orang kata nak bagi duit raya pun kita boleh pilih lah kan, pilih lah maknanya mungkin anak saudara yang terdekat kan. Jadi kalau anak saudara ramai tu macam lah, jadi maknanya kita bagi setakat mampu lah. Tak boleh nak ikut orang cakap jugalah. Maknanya kalau kita rasa poket kita banyak tu je, kita buat sekadarnya lah. Jangan sampai disebabkan tak boleh nak bagi duit raya, tak ada baju raya baru, kita tak pulang ke kampung. Jadi itu sebenarnya perkara-perkara yang kita sebenarnya masih boleh kawal. Saya teringat kata mentor kita Dr. Roket selalu berpesan berkaitan dengan roda kiri dan roda kanan. Itu saya bawa ke mana-mana. Bukan saja dalam perjalanan tesis sahaja, tapi nak balik raya pun kita boleh tengok mana roda kiri dan roda kanan kan. Yang kiri ni contoh macam tadilah kan, kemalangan kita dengar. Jadi bila kita dah aware sebenarnya berita-berita itu bagaimana pandang sisi kita. Bila kita melihat CCTV yang negatif, maka kita akan dapat yang negatif lah. Jadi bila kita lihat contohnya, bila mana PDRM mengeluarkan berkaitan dengan kemalangan yang tinggi, ia sebenarnya satu peringatan untuk kita mungkin untuk tadi merancang kewangan perjalanan balik kampung. Dan di sini mungkin kita boleh merancang dari segi perjalanan, perlu pastikan ada rehat. Jangan duk bergaduh nak balik kampung suami, kampung isteri lah sampai penat sangat nak balik juga pagi raya. Jadi sebenarnya kita ada pilihan kan. Jadi sekiranya kita rasa lokasi perjalanan dengan mungkin cuti kita yang mungkin agak kelewatan, boleh saja kita hari pertama solat berhari raya dahulu di masjid berdekatan dengan rumah kita. Kan? Tapi kalau kita rasa memang mampu untuk sampai pada hari kejadian, bolehlah kita usahakan. Jadi yang paling penting keselamatan diutamakan supaya kita boleh pulang ke kampung dengan penuh gembira dan tidak adalah berlaku kemalangan-kemalangan yang tidak mahu kita inginkan lah. Jadi sebenarnya mudah-mudahan kita lebih cakna dengan berita-berita yang ada untuk kita membuat persediaan dan tidak sampai rasa sampai tak nak bergaya kan macam tu. Saya rasa satu perbuatan yang sangat baik daripada Ustazah Nisa yang menyatakan bahawa kita perlu rancang dengan lebih baik. Terutamanya gaya hidup kita, okey. Kita rancang perancangan lebih awal, okey, mendidik kewangan kita. Dan ini sebenarnya perkara yang perlu kita lihat sudut pandang yang perlu keutamaan sebelum kita beraya di hari raya. Okey, apa gunanya kalau kita berhari raya tetapi persediaan tu tak ada kan. Dan pada hari ini sebenarnya kita ingin songkar lagi Ustazah, kalau kita di perbincangan awal ni kita banyak berfokus kepada kewangan,
kepada lebih pada kewangan lah, sebab isu-isu ni banyak melibatkan ekonomi duit semasa kan. Tapi macam mana juga di kalangan kita ni, saya yakin ramai di kalangan kita ni, alhamdulillah, syukur pada Allah, kita berada di Malaysia, bumi tercinta, aman sentosa. Alhamdulillah, walaupun kita alami krisis ekonomi yang membuatkan kita menanggung kos keperluan yang agak tinggi pada ketika ini, tetapi di kalangan kita masih mampu, Ustazah. Sebab kita tengok di sekeliling kita, walaupun Ustazah ada maklumkan, ramai masjid, banyak masjid, JK Masjid menyediakan iftar, dan atau ada yang menyediakan sahur juga kan. Tetapi ramai di kalangan kita memilih bazar sebagai pilihan utama untuk berbelanja pada bulan Ramadan ini kan. So, mungkin dari segi kewangan tiada isu. Bagaimana mereka yang terlalu sibuk ni, Ustazah? Lagi-lagi yang bos-bos ni, CEO, dan seperti Ustazah sendiri yang saya yakin sangat-sangat sibuk dengan kerjaya, tiada masa kadang, terutamanya kalau kita lihat dari sudut pelajar master, PhD, atau mungkin mereka ni, alamak, tesis aku tak siap lagi, kajian aku tak siap, masa ni nak buat kajian, masa ni dah tak ada orang kat lab sebagai contoh. Dan mungkin pada masa pada waktu ni lah aku kena pulun kerja sehabis baik, sebab orang lain balik kampung. Aku nak duduk kerja, nak habiskan siap kerja, walaupun kita tahu kerja memang tak pernah habis. Dan mungkin Ustazah boleh beri pandangan daripada segi pengurusan masa, terutama mereka yang sibuk ni, adakah itu juga boleh jadi asbab kita raya tak best, sebab kita beri tumpuan kepada perkara yang seperti kerja, siapkan tugasan dan lain daripada berbanding raya. Menarik soalan Asrul tu. Bila kita pun berbincang dalam platform Dr. Rocket, kita nak juga membantu pelajar master PhD. Saya teringat waktu saya berhari raya ketika saya student master PhD, student PhD lah kan. Memang betul lah kita ada rasa macam kadang-kadang kalau lama sangat belajar tu, setengah-setengah kita yang sangat lama journey dia, mesti tanya, sekarang dah habis ke belum? Itu soalan yang kadang rasa macam tak nak balik rasanya kan. Kalau balik nanti, kan, nanti tanya pula bila nak habis. Dia tak tahu apa cabaran kita dan sebagainya. Namun begitu, saya mencadangkanlah kepada rakan-rakan kita yang sedang berjuang dalam journey master dan PhD, kita sebenarnya waktu berhari raya ni kita bukanlah sampai nak beraya 30 hari kan. So, jadi kita beraya mungkin kita boleh ambil lah 2 ataupun 3 hari kan, ataupun paling lama lah 5 hari kan. Jadi saya teringat antara tip Dr. Rocket juga, kita dalam Dr. Rocket banyak tip doktor bagi kan. Jadi saya share apa yang saya belajar dengan Dr. Rocket. Beliau pernah share kan, bila kita join, contoh macam kita ada kita tahu kat mana tempat berkumpul kan. Itu pun satu aha juga waktu saya belajar dulu dengan Dr. Rocket. So Dok pernah sebut kita berkumpul. Kita berkumpul dekat mana tempat saudara mara kita berkumpul, maka kita boleh jumpa ramai saudara mara. Jadi tak ada kita nak kena pergi ziarah satu rumah atau ambil masa lah kan, jimat minyak punya juga. Jadi at least kita boleh bertanya khabar kan. Jadi itu yang paling penting. Cuma bila kata belum selesai PhD ataupun master ni, memang kita tak boleh nak beraya sakan lah. Kan, jadi maknanya mungkin di sinilah menjadi satu push factor untuk rakan-rakan kita yang sedang menyambung master dan PhD supaya lebih fight. Mungkin boleh buat satu aim sebelum 1 Syawal ni ada draft raya yang boleh kita bergambar bersama family. Itu biasa nature winning culture dalam pelajar master PhD dalam Dr. Rocket kan. Jadi maknanya kita masih boleh berhari raya. So dalam keadaan kita Ramadan ni, jangan kita ikutkan lemah-lemah, rasa nak tidur. So kita berikan energi yang positif dalam Ramadan ini supaya kita boleh juga berikan masa lebih banyak kepada growing thesis kita, supaya bila sampai pada hari raya tidaklah nak masuk lab kan. At least kita ada masa dan inilah sebenarnya waktu kita nak mendapat restu daripada ibu dan ayah. Bila sebut tentang pengajian master PhD ni, dia banyak miracle lah Asrul. Saya dulu pun, saya ingat waktu saya nak submit thesis, saya seorang yang yalah, saya tak ada beasiswa kan. Jadi maknanya saya sangat struggle nak cepat habis kan. Tapi di situ saya ada sedikit cabaran. Saya takut adakah bila saya submit thesis, SB saya boleh semak ke tak boleh semak. Kan, sebab SB saya sangat committed, cuma dia ketua jabatan. So di situ saya cuba berdoa, saya cuba menyantuni ibu saya, yang mana ibu saya ni dia
telah berkorban menjaga anak saya yang kecil waktu tu. Jadi bila saya berjaya siapkan tesis, saya gembirakan ibu saya. Bila saya gembira ibu saya, Allah tunjuk antara yang saya lihat lah mudah perjalanan tesis saya tu ya. Bila saya siap tesis, sebelum saya submit tu, hari saya nak submit tu, saya beli kek untuk mak saya. Tanda gembira, saya ucap terima kasih mak jaga baby saya masa tu umur setahun lebih kan, tengah nak panjat-panjat meja semua kan. So masa tu mak gembira dan saya kata mak doakan nak submit tesis. Alhamdulillah Asrul, saya submit hari Jumaat, daripada pukul 12 saya submit, SP terus komen. Dalam masa 2 jam dia screenshot dan terus hantar apa pembetulan. Itu satu miracle saya kira, bila mana adanya keberkatan ya, dan restu daripada ibu ayah kita. Dan Masya Allah, tabarakallah, memang Allah akan permudahkan usaha kita. Sebab itu bagi saya, walaupun kita rasa macam ada sedikit kegusaran lah, nanti mak ayah tanya progres, kita just ceritakan. Maksudnya kita boleh bercerita sebenarnya, ceritakan apa yang berlaku, sedikit-sedikit lah cabaran ke win dan sebagainya kepada ibu ayah kita, supaya mereka pun dapat melihat, oh begini rupanya perjalanan master PhD, dan minta mereka doakan. Kan? Begitu juga contohnya kalau mata kita jumpa pak-pak saudara kita kan, minta mereka doakan. Tak salah. Jadi jangan kita orang kata melarikan diri. Kan? Bila kita ada masalah ke, kita ada cabaran, jangan melarikan diri. Kita kena belajar berhadapan dengan masalah tersebut. Kan? Jadi PhD ni bukanlah masalah apa pun. Dia sebenarnya satu peluang untuk kita upgrade diri kita. Jadi di sini kita sebenarnya dia melihat, dia mengajar kita bagaimana kita manage emosi kita kan. Dan sebenarnya saya bila saya dah hampir 2 tahun ya, selepas habis PhD ni, orang kata pasca PhD ni, bagaimana kita handle PhD, begitu juga kita handle kerjaya kita sebenarnya. Dia sangat membantu. Bagaimana kita berhadapan dengan tekanan dan cabaran dalam journey PhD tu, begitu juga kita boleh handle sebenarnya dalam kerjaya kita lah. Tapi itu kita boleh atasi bila kita ada guru yang boleh bantu kita ilmu yang betul lah, mindset yang betul dalam journey master PhD. Dan Alhamdulillah saya direzekikan Allah Ta'ala berbeza ya. Master saya ketika itu saya tidak ada mentor. Memang rasa pernah setahun saya duduk saja. Saya tak tahu nak buat apa bela kan. Itu masa master sampai 4 tahun. Tapi nasib baiklah ada beasiswa kan. Tapi PhD, bila saya buat persediaan awal, Alhamdulillah dengan adanya mentor yang guide sebelum daftar lagi, dan saya dapat siapkan tesis saya dalam masa 2.5 tahun lah. Kan? So itu antara satu kesyukuran yang sangat besar, dan memang kita akan dapat rasakan lah ya. Maknanya waktu hari raya yang kita mungkin short kan, kalau orang raya boleh 30 hari, kita mungkin 3 hari contoh kan. Ada masa kalau tak ada orang kat rumah, kita rebut-rebut juga buat sikit-sikit tesis kan, slow in juga kan. Cuma maknanya tidaklah beraya sakan. Tapi bila dah habis tu, dia akan rasalah kan kenikmatan dia bila kita dah berkorban lah, insyaAllah. Saya sebenarnya sangat tertarik dengan kongsian Ustazah Hanisa berkaitan dengan restu ibu ayah ini. Dan ini sebenarnya sangat relate dengan masa yang tadi yang kita lontarkan soalan. Okey, masa kita terlalu sibuk sebagai pelajar master PhD, aku terlalu sibuk sebagai pekerja, terlalu sibuk sebagai majikan. Kita lah manusia-manusia sibuk kan. Tetapi yakinlah kalau kita beri sedikit masa, okey, dengan balik kampung, okey, itu pastinya ada keberkatan masa. Seperti yang Ustazah Hanisa kongsikan kepada kita, dengan ada keberkatan masa itu, insya-Allah Allah akan beri nikmat dan win yang lebih banyak. Seperti yang kongsikan Ustazah Hanisa, sebab beliau pun sangat-sangat sibuk, tapi pulang ke kampung, okey, berjumpa dengan ibu ayah, bawa sedikit hadiah, dan perkara itu menggembirakan ibu ayahnya. Dan syukur pada Allah, asbab kita beri masa sedikit, gembirakan ibu ayah, tidak perlu beli sebuah kereta ke, sebuah rumah, hanya makanan ringkas ataupun hadiah ringkas. InsyaAllah perkara itu akan melahirkan impak yang lain. Seperti contohnya supervisor yang sangat-sangat sibuk, ada kesempatan 2 jam semak-semak dan beri pandangan supervisor terhadap penulisan tesis kepada Ustazah Hanisa, dan syukur pada Allah asbab memberi masa sedikit pada mak ayah untuk balik ke kampung. InsyaAllah masa itulah yang sangat-sangat akan diberkati Allah. Dan saya yakin kemungkinan kalau kita ni terlalu sibuk Ustazah,
mungkin masa kita tidak berkat pun lah. Mungkin Ya, dia sebenarnya kalau bila kita kata terlalu sibuk, kadang-kadang mindset kita bila kita kata saya sibuk, dia akan jadi sibuk. Sebenarnya kita tak adalah sibuk sangat, kan? Kita acah-acah sibuk. Kita acah-acah sibuk. Jadi kadang-kadang rupa-rupanya kita banyak masa dekat media sosial ataupun kita Dok selalu sebut jangan fokus perkara yang tak penting. Maksudnya kita kena tengok apa perkara yang perlu kita ambil perhatian, apa perkara yang kita boleh delegate sebagai contohnya. Jadi di situ bagaimana management jugalah kan. Jadi kita kena belajar kalau kita berada di portion di atas, kita ada sahabat-sahabat dalam tim kita, kita kena bagi peluang kepada pasukan kita untuk mereka berkarya dalam satu tim dan kita kena raikan lah. Memang orang takkan sama dengan kita lah kan. Kalau kita nak orang sama kita, tak sama lah kan. Memang kita dengan kita dia. Cuma kita kena buat bersama-sama. Jadi bila kita buat perkara sesuatu dalam keadaan bersama-sama, sama ada di pejabat dan sebagainya, maka di situ akan dapat rasa ketenangan lah. Sebab kalau sibuk ni sebenarnya dan perlu juga ada masa kita kena ada boundaries. Maksudnya ada perkara yang kita perlu kata tidak, kita mungkin boleh bagi pada orang lain yang ada lagi orang lain yang boleh ambil jawatan tersebut. Janganlah rebut semua kan. Saya kalau ikutkan surau pun nak minta jadi esko pendidikan kan. Jadi saya kata bagi orang lain lah. Memanglah bagi dia orang bila kita tolak tu memang dia rasa berat lah kan bila kita, tapi kita terpaksa bagi tahu. Jadi kita ada satu atau dua jawatan tapi kita berikan komitmen yang baik dan insyaAllah mungkin ada rezeki kita bantu yang lain pula. Macam itulah. Jadi insyaAllah sekiranya kita menyusun sesuatu perkara yang kita nak lakukan itu dengan niat kerana Allah Ta'ala, jadi Allah akan banyak berikan kemudahan insyaAllah. Allahuakbar. Dan sebenarnya Ustazah, saya tertarik dan menarik perkataan sosial media. Sebab ini pun antara salah satu punca kenapa raya kita tak best. Sebab kita faham contohnya kalau kita lah yang berusia ni, mungkin kita saya yakin hampir ke semua daripada kita ada akaun Facebook, ada Instagram, ada YouTube dan lain-lain lagi kan, yang pelbagai sekarang TikTok dan lain-lain kan. Kalau anak-anak kita pula, saya yakin ramai, hampir majoritinya ibu bapa membenarkan anak untuk memiliki handphone untuk mereka bermain, untuk mereka tidak menangis lah, tidak marah, tidak suka hati menjerit tiba-tiba kan. Dan saya yakin ini pun antara salah satu punca kenapa raya kita rasa macam tak raya. Kalau balik pun bukan bersembang, masing-masing tengok gadget, masing-masing tengok sosial media, masing-masing main game. Apa pandangan Ustazah untuk perkara ini tu? Menarik soalan Astro tu sebab saya pun bidang parenting juga kan. So bila kita sebut tentang hari raya ni, masa ni lah kita kena betulkan balik kan. Sebab yelah kadang-kadang kita tak sedar waktu yang mula-mula hari tu mungkinlah kita nampak macam biasa-biasa. Lama-lama dia dah makin dahsyat jugalah dengan handphone tu kan. Jadi di sini kita kena beri, kita sebagai orang tua lah, kita sebagai ibu bapa, kita dahulu perlu tunjukkan contoh yang baik. Bila orang kata bila dah balik kampung tu simpanlah dalam telefon tu kan akaun ada TikTok follower ramai ke apa, kita mungkin ambil lah 1-2 shot and then kita simpan, dan kalau kita posting pun bukanlah posting di depan mak ngaya kita kan, tengah nak borak-borak duduk tengok Facebook buat apa kan. Jadi kita kena pandai waktu bila kita nak tengok, waktu bila kita nak kena simpan kan gadget ni. Jadi bila mak ayah dah tunjuk contoh yang baik, barulah kita boleh mendidik anak-anak kita kan. Sebab anak-anak saya pun kadang-kadang dia dah biasa tengok orang ada handphone, dia pun nak handphone juga kan. Kita bagilah pinjam-pinjam yang kita yang lama-lama tak pakai tu. Tapi kadang-kadang saya berfikir, so kita bawa contohnya satu, kita tengok kalau raya, kita sediakan dia nak main bunga raya pula apa, bunga api kan. So di sini anak-anak sebenarnya dia bukan nak handphone sangat. Mereka sebenarnya lebih suka kepada aktiviti bersama-sama dengan sepupu-sepupu mereka, tapi kita yang kena bantu. Anak-anak sekarang dia macam dah terlupa. Bila dah ada handphone dia terlupa. Jadi macam saya dulu, saya pernah kalau macam kita bawakan stok buku-buku, macam anak saya banyak komik-komik kan, komik-komik yang budak-budak lah kan. So kita bawakan box buku tu kita bawa. So dia baca buku bersama-sama. Kan, kemudian dia bermain. Jadi dan kita bagi tahu, waktu bila dia boleh main handphone sebagai contohnya. Kita limitkan masa supaya, dan anak ni Masya Allah sebenarnya bila kita dah bagi begitu, dia orang lebih secure. Dia orang suka kepada peraturan. Anak-anak ni kita tak faham. Kita rasa macam, kalau aku kawan dengan anak aku nanti dia orang rasa apa. Tak. Sebenarnya anak-anak ni Allah cipta sangat cantik. Mereka lebih suka bila ada peraturan.
Sebab mereka lebih rasa tenang apa yang mereka boleh buat, apa mereka tak boleh buat. Tetapi bila kita biasa bebaskan mereka, mereka jadi dah tak reti ada peraturan. Kan? Jadi kita kena bagi tahu ada, kan, contoh bila sampai rumah orang, kena aja macam mak-mak kita dulu, kan? Ada orang datang rumah je, pergi jumpa tu Pak Long datang, salam, perkenalkan. Dan itu perkara yang kita perlu ulangi. Yang kita perlu ulangi kembali, bercerita, siapa yang datang, sebagai contohnya cerita sikit pengalaman kita waktu kecil-kecil dengan pak saudara kita, kan. Jadi masa ni lah kita nak perkenalkan kepada waris kita, pada keluarga kita, kepada orang kata senior-senior dalam keluarga, kan. Jadi perkara ini perlu kita ambil cakna Asrul dan rakan-rakan semua, supaya kita tak nak nanti orang kata dah berjumpa dekat universiti ke apa ke, rupanya saudara, tak perasan, kan. So kesian, kan. Jadi kita lah sebagai orang yang lebih dewasa yang perlu guide anak-anak kita, dan insyaAllah yakin dan percaya anak-anak ni kita bawa lah, ajak mereka buat aktiviti, contohnya kemas rumah nenek, kan, kemas rumah opah. Kemudian sebagai contohnya ajak buat aktiviti. Kan kita kena susun aktiviti di kampung supaya mereka tidak lagi leka dengan handphone. Kadang-kadang dia orang akan terlupa juga dengan handphone. Sebab mereka sebenarnya lebih suka aktiviti di luar. Cuma bila tidak ada pilihan, kadang-kadang dan kita yang ajar kan, bagilah handphone, budak kecil bagi handphone, kan. Patut 2 tahun tak boleh bagi handphone lagi. 2 tahun dia less screen. Sebab mata dia kita kena jaga. So memang ibu ayah perlu celik lah perkara tersebut, supaya kita mahukan satu keluarga yang lebih menyantuni antara satu sama lain, dan mudah-mudahan anak-anak kita lebih merasai nikmat kekeluargaan tu, insyaAllah. Allahu Akbar. Saya rasa satu penerangan yang sangat baik. Terutamanya berkaitan dengan didik anak supaya mereka berdisiplin, dan seperti yang dikongsikan oleh Ustazah Hanisah, bahawa anak-anak ini mereka suka kepada peraturan. Dan sebenarnya saya teringat iaitu patutlah ada pepatah Melayu katakan, melentur buluk biar dari rebungnya. Apabila kita didik anak dengan didikan yang betul dan tepat, dan utamanya apabila mereka datang beraya ke rumah, mungkin kita letakkan peraturan. Jangan main handphone, okey? Bercakap dengan ahli keluarga, makan kuih ataupun berborak-borak dengan lain-lain. Nanti abah upah makanan istimewa sebagai contoh, kan. Kita beri peraturan, kita bagi reward supaya mereka rasa lebih dihargai, insya-Allah. Dan sebenarnya ada isu yang lain. Mungkin ini pun antara sebab utama kenapa kita nak balik raya tak best. Sebab netizen rakyat Malaysia ni suka sangat attack personal things matter. Contohnya, okey, kita datang raya dah semangat ni pakai segak, kan, pakai baju Melayu, pakai samping songkok, kan. Ada petanjak lah, berkeris pun ada juga, kan. Okey, tiba kata, "Hang Man, bila nak kahwin?" Cerita pasal jodoh. Ya Allah, sedih, kan, pasal jodoh. Tak tahu nak cakap apa, kan. Dan ada juga personal thing, contoh, dia tahulah kita ni single, okey, banyak sangat duit. Waktu ni lah, pergi minta dekat Pakcik Man ni, contoh, jangan terasa siapa nama Man ni, okey, minta Makcik Man, okey, boleh dapat duit raya lebih. Dia single lagi, kerja kerajaan, okey. Dan contoh dia, kalau kita pelajar master PhD suka tanya bila nak siap belajar kita, okey. Kadang ada kata-kata negatif, tak payah belajar lah, okey. Fokus pada kerja saja. Dan rakyat kita ni suka tanya pasal perkara peribadi kita, okey, menyebabkan kita ni rasa tak best lah raya, baik aku duduk rumah je, tak adalah soalan sensitif ni aku kena hadap, kena jawab. Macam mana, apa pandangan Ustazah berkaitan ni? Yelah, kita rasa tengok setiap orang berbeza lah macam mana dia nak berhadapan dengan persoalan-persoalan tersebut. Cuma bila kita lihat, macam tadi lah, kita tak boleh nak kawal orang nak tanya apa, kan. Jadi maknanya kita lah yang memilih bagaimana kita nak berhadapan dengan perkara tersebut. Jadi maknanya bila contohnya kalau ada soalan-soalan yang kita rasa sensitif, kita jawab sekadarnya lah, kan. Jadi janganlah pula disebabkan kita duduk ketakutan dengan soalan sampai tak balik kampung, ataupun tak nak jumpa dengan pakcik. Dah tahu dah pakcik tu macam tu, contoh, tak nak cakap dengan dia, contoh. Tapi kita mungkin boleh cari topik lain ke, kan. Kita kena pandai lah. Maknanya kalau kata dia duduk tanya pasal kita belum kahwin, dia tanya kita bila nak kahwin, kita kata pakcik pula bila nak kahwin, contoh. Atau pakcik pula bila nak tambah satu lagi, contoh. Jadi kita buat benda tu bergurau, kan. Macam suami saya ni kadang-kadang jadi serius juga. Tapi bila duduk dengan suami, dia jenis kelakar-kelakar. Jadi kita pun
belajar dengan dia. Oh betul juga janganlah serius sangat. Kan? Nak pula memang geng-geng masa PH ni kadang-kadang jenis-jenis orang serius kan. Tapi alhamdulillah kadang-kadang kita dapat pasangan yang melengkapi dan belajarlah dengan pasangan kita. So kita ambil, orang kata jangan ambil hati lah Tuan Asrul. Maknanya kadang-kadang sebenarnya dia orang nak mulakan berborak. Jadi kita modal borak. Jadi kita kata je, pakcik doa lah saya. Gitu. Kita kena pandai jawab kan. Jangan kita rasa tak nak lah gitu kan. Jadi bila tanya bila nak kahwin, insya-Allah pakcik doa lah tahun depan ke. Pakcik tunggu je kat saya. Contoh kan. Jadi sebenarnya bila kita jawab dengan positif, mungkin satu doa, mana tahu doa pakcik tu doa angkat tangan sungguh-sungguh, ataupun mungkin ada ke calon-calon berdekatan nampak kan. Sebab saya bila sebut pasal jodoh ni saya suka juga. Sebab dulu saya pernah lah membaca tip-tip daripada Datuk Belakang kan, cara mencari jodoh. Antara poin dia kata apa, jodoh ni sebenarnya berada di sekitar kita. Jadi kadang-kadang kita kena rasakan sebenarnya kalau kita belum berkahwin, masa raya ni kita nak berpenampilan cantik, berpenampilan elok, orang kata berperilaku yang baik, dan mungkin di situ kadang-kadang ada pak-pak saudara, mak saudara tengok, bagus budak ni tak kahwin lagi. Pakcik ada tu orang pejabat pakcik tu bagus juga. Boleh dia keneng-kenengkan contoh kan. Jadi sebenarnya di situ kita tak tahu jodoh tu kat mana. Kan kadang-kadang mana tahu bertemu jodoh dengan keadaan yang begitu contohnya kan. Jadi berkaitan dengan sambung belajar pun sama juga. Maknanya kita lebih kepada minta mereka doakan kan. Jadi kita kena faham sebenarnya soalan-soalan itu macam orang-orang tua kita ni, mereka bukanlah nak menyibuk kan. Mereka ni lebih suka kepada ambil berat kan. Kadang-kadang kita tanya pandangan dia, pakcik bagilah share macam mana kalau nak dapat jodoh ni contoh gitu. Sebab orang-orang tua ni dia suka kita minta pandangan dia. Kan. Jadi kena pandai kot belajar berborak dengan pakcik-pakcik kita kan. Yang dah berusia ni kadang-kadang mereka pun kesunyian. Jadi nak tahu benda nak borak kan, dia pun tak kerti. Rupanya salah tak tanya soalan kan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita pandang positif lah. Kan pandang positif dan kena pandai lah kan. Macam tadi lah. Jadi mudah-mudahan raya ni kalau kita kena gaya seronok sebenarnya. InsyaAllah. Itu tips mahal tu. Okay, siapa yang bujang tu boleh ambil tips ni. So kesimpulan kita jangan dah terlalu serius kan. Sebab kita ni budaya Melayu adalah ramah mesra. Dan ini antara poin sebenarnya, modal borak sebenarnya sebagai permulaan untuk kita mulakan perbualan. Dan kalau kita rasa tak buat, rasa macam sendu, sedih je nak jawab pasal jodoh, kita ubahlah pada tajuk yang lain. Kita transisikan jodoh tu pada mungkin pakcik beli mana baju ni sebagai contoh kan. Dan kita boleh jadikan, kita minta pandangan, minta doa jika ada perkara ataupun pertanyaan negatif yang diajukan pada kita. Dan insya-Allah perkara ini daripada kita lihat negatif, dia akan jadi positif. Kalau kita lihat soalan yang diajukan ini sebenarnya bukan nak menyibuk tetapi ambil berat. Dan insya-Allah kita telah tamat untuk sesi yang pertama untuk podcast ini, dan insya-Allah kita akan teruskan perbualan menarik podcast pada kali ini. Untuk sesi seterusnya insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pengalaman saya dalam menggunakan RRD sebelum saya berjumpa dengan Dr. Rocket, of course tiada apa-apa plan, apatah lagi diary dan sebagainya. Memang kita plan tu atas orang kata apa yang kita rasa, itu sahaja. Tapi alhamdulillah setelah saya berjumpa dengan Dr. Rocket, saya jumpa dengan RRD yang sangat-sangat blessed, dan saya rasa sangat bertuah dapat berjumpa dengan RRD ini dan menggunakannya. Hasilnya adalah setelah saya lost selama 4 tahun sebelum berjumpa dengan Dr. Rocket, alhamdulillah dengan panduan orang kata mentor dan juga penggunaan sepenuhnya RRD ini dapat memacu saya untuk meneruskan pengajian saya, dan alhamdulillah setelah 2 tahun 8 bulan saya berjaya viva dengan sangat cemerlang, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam podcast Dr. Rocket yang tajuknya pada hari ini dah kenapa raya tapi tak rasa macam nak raya. Dan dah kenapa? Pertama kita ingin bincangkan faktor dan punca kenapa raya kita ni tak best. Dan kita telah berbincang dan berdiskusi
dengan mentor dan motivator kita iaitu Ustazah Hanisa berkaitan dengan punca-punca kenapa raya kita tidak best. Mungkin ia meliputi di sekitar kita. Okey, mungkin ada isu kewangan, okey, mungkin isu masa, mungkin penggunaan gadget membuatkan kita ini, apa kita pergi beraya kalau masing-masing beri tumpuan kepada gadget sebagai contoh. Dan paling kita bimbang, mungkin faktor orang kita kena serangan peribadi oleh soalan-soalan yang diajukan oleh netizen ataupun orang yang lebih berusia kepada kita menyebabkan kita ni sensitif. Koyak lah kan. Menyebabkan kita ni sedih nak raya kan. Dan syukur pada Allah, Ustazah Nisa telah kongsikan kepada kita bagaimana kita ingin menangkis setiap punca ataupun setiap cabaran yang dihadapi ini untuk kita pastikan persediaan kita ini sangat-sangat best. Seperti mana yang Ustazah Nisa kongsikan kepada kita bahawa Syawal ini adalah waktu yang terbaik untuk kita merapatkan hubungan kita sesama manusia, kita memperbesarkan Allah, kita banyak puji-puji Allah. Dan insya-Allah selepas ini Ustazah, okey, saya ingin tanya pada Ustazah atas pengalaman Ustazah berjumpa dengan pelbagai orang, okey, memberi motivasi kepada pelajar-pelajar. Mungkin Ustazah boleh kongsikan pada kami semua bagaimana persediaan untuk kita pastikan Syawal pada kali ini adalah yang terindah dan teristimewa dalam kehidupan kita. Silakan. Baik, terima kasih Asrul. Soalan yang sangat menarik untuk kita sama-sama buat persediaan lah untuk berhadapan dengan Hari Raya ni. Sebenarnya Masya Allah, Raya ini satu hari kemenangan umat Islam. Ya. Jadi bila kita sebut tentang Hari Raya dan hari kemenangan, setelah kita berperang, melawan hawa nafsu kita, melahan orang kata lapar dan dahaga, perkara-perkara membatalkan puasa, kita fight untuk nak tadarus, nak khatam dan sebagainya, bangun tadarus, bangun iktikaf di masjid, qiyam dan sebagainya. Ini satu kemenangan untuk kita menjadi seorang yang baru. Kita kena melihat dari aspek bagaimana perayaan ataupun kemenangan ini bukanlah hanya kemenangan nak tunjuk baju raya siapa yang paling cantik, siapa paling trending, video mana paling comel, kan. Itu orang kata dia baru dipanggil ropol-ropol, ropol-ropol alas meja je. Kan. Jadi sebenarnya bagaimana Islam telah mengajar kita hari raya, hari kemenangan setelah kita mengembalikan diri kita untuk menjadi seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sebulan Ramadan ini kita telah melatih diri kita anew me. Ya, terutama kita semakin akrab dengan Al-Quran, semakin berdisiplin waktu solat kita, ya. Dan di situlah kita semakin menyantuni orang-orang yang lebih susah daripada kita. Maka di situlah bila kita dah berjaya, maka kita sama-sama menyambut kemenangan ini dengan sama-sama kita menyantuni keluarga kita, terutamanya orang-orang yang telah berkorban dalam keluarga kita, ibu ayah kita, sanak saudara kita, bermaaf-maafan dan sebagainya. Jadi Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada kita untuk tidak semestinya memakai baju yang baru dibeli, tetapi baju yang baru, mungkin baju yang jarang-jarang dipakai dan sebagainya, dan juga menggembirakan orang lain. Bagaimana kita melihat bagaimana ketika Rasulullah pergi nak menunaikan solat raya bertemu dengan anak yatim, Rasulullah berikan pakaian baru kepada mereka. Jadi ini perkara-perkara yang perlu kita ambil perhatian. Jangan kita kata nak beraya ni nak seronok kita je. Cuba tengok ahli keluarga kita, mana yang kita rasa mereka kurang mampu. Kita pergi ziarah, kita gembirakan mereka. Dengan kita mengembirakan orang lain, itulah sebenarnya kemenangan yang sebenar. Kerana apa? Kita tak nak kita menang seorang-seorang, kita duduk syok, video kita paling comel, paling cantik semua. Tapi kita tidak endah kepada ahli keluarga kita. Jadi itu antara perkara yang saya kira kita perlu memahami apakah sebenarnya erti kemenangan yang telah Allah berikan kepada kita umat Islam, iaitu kita ada 2 hari kemenangan, iaitu yang pertama Hari Raya Aidilfitri, kemudian Hari Raya Aidil Adha. Jadi kedua-dua perkara ini adalah hari kemenangan yang menyebabkan kita menjadi orang yang lebih baik. Dan selepas hari raya kita bukan tak ada duit dah, kan? Bila dah beraya sakan, beli baju ikut dan, belanja ikut dan, kan? Tapi bila kita dah berdisiplin, berhemah dalam perbelanjaan, kita orang kata apa, tidak membazir, ya. Jadi di situ kita ada persediaan yang baik dalam hari raya kita, dan insya-Allah raya itu lebih bermakna. Dalam penuh kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana di hujung ayat surah Al-Baqarah ayat 185 itu Allah menyebut
wala'allakum tashkurun, supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Yang mana membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dan memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk meraihkan kemenangan dalam Aidilfitri. Dan insya-Allah bila kita meraihkan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita akan dapat merasai arti sebenar Syawal, insya-Allah. Allahu Akbar. Tersentap saya sebenarnya. Dan apa yang dikongsikan oleh Ustazah Hanisah adalah untuk kita rasanya raya best adalah kita kembali kepada fokus asal kita, iaitu kita meraihkan kemenangan. Terutamanya di bulan Syawal yang kita tahu dan maklum di bulan Ramadan. Dan kita maklum bahawa di bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa dalam tempoh 30 hari. Okey, dan waktu ini jugalah kita guna kesempatan untuk kita, kalau sebelum ni kita tidak pernah khatam Al-Quran, kita khatam Al-Quran, dan tajuk ini kita telah bincangkan pada podcast yang lepas dan pada kali inilah, okey, kalau nak rasa bestnya puasa penuh. Nak rasa bestnya raya, kita baca Al-Quran khatam banyak kali. Nak bestnya raya, kita tunaikan solat sunat tarawih, okey, secara konsisten tanpa ada miss pun. InsyaAllah perkara itu sebenarnya membuatkan kita sangat-sangat gembira, disebabkan pada bulan Syawal inilah adalah satu hari dan satu bulan yang Allah berikan kepada kita untuk kita raikan kemenangan. Seperti yang dikongsikan Ustazah Hanisah, a new me. Kita jadi orang yang lebih baru. Okey, kalau sebelum ni kita segak, jadi lepas ni lagi segak luar biasa sebagai contoh. Okey, dan saya suka juga poin yang dikongsikan yang kedua, iaitu untuk kita rasa bestnya Syawal pada kali ini bukan semata-mata kita gembirakan diri kita, tetapi kita gembirakan mak ayah kita gembirakan adik-adik kita gembirakan pasangan anak-anak kita, dan kita gembirakan dengan orang lain dengan cara kita. Kalau kita berkemampuan untuk beri wang ringgit, kita berilah wang ringgit seperti duit raya, beri pakaian, beli makanan, dan perkara yang membuatkan mereka ni sangat suka apabila menerimanya kan. Dan kalau kita tidak mampu dari segi kewangan, kita boleh beri dari segi yang lain. Tenaga sebagai contohnya. Yang tolong kemas rumah mak ayah, betul, kan. Betul. Tapi kan bawa macam-macam, lepas tu bawa balik, tinggal je betul kabur. Pening juga mak ayah kita kan. Betul. Jadi kan tak semesti kita nak kena wajib bawa menu-menu macam tu. Mak kita pun dia masak lagi seronok, lagi sedap kan. Jadi sebenarnya mak ayah kita nak tengok muka kita je. Gitu. Betul. Kan melepas kerinduan kata. Betul. Yang paling penting adalah masa tu. Bagi saya masa itu adalah satu aset yang paling dan lebih menilai daripada wang ringgit sebenarnya. Dan perkara inilah yang sangat-sangat dituntut oleh ibu bapa kita sebenarnya. Mereka tidak perlukan duit sebenarnya. Mereka lebihkan perhatian dan masa daripada kita. Dan saya suka juga yang terakhir sebenarnya, okey, iaitu syukur. Okey, mungkin kita di kalangan kita ni kurangnya syukur, termasuklah diri saya. Okey, kita kurangnya syukur pada Allah. Kalau kita lihat di Malaysia ini, kita aman bahagia Ustazah. Kalau kita nak bandingkan dengan saudara Muslim kita di Palestin, okey, saudara kita di tempat-tempat yang lain, bergolak yang lain, kita 1000 kali ganda lebih baik daripada mereka kan. Dan insya-Allah kita gunakan kesempatan raya ini untuk sama-sama kita merapatkan ukhuwah yang lama kita putuskan. Okey, sebelum kita selalu sibuk dengan kerja kan Ustazah kan. Dan insya-Allah Ustazah, mungkin Ustazah boleh kongsikan kepada kami semua, okey, pada bulan Syawal ni apakah yang sepatutnya kita lakukan? Okey, apa yang patut kita lakukan? Apakah ibadah yang boleh kita lakukan untuk kita pastikan raya pada kali ini adalah sangat-sangat best? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya nak mulakan dengan membaca ayat yang saya sebutkan tadi, daripada di hujung. Ayat ni sangat panjang, ayat 185 surah Al-Baqarah. Saya nak bacakan di penghujung ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur. Di sini kalau kita lihat ayat sebelum tu, Allah sebut tentang syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Yang mana Allah menerangkan kepada kita, memperkenalkan kepada kita bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Spesialnya Ramadan ini kerana bulan ini diturunkan Al-Quran. Kemudian barulah Allah sebut tentang berpuasa. Bila kita mampu berpuasa, dan Allah
telah memerintahkan puasa ini bukan untuk menyusahkan kita, tapi untuk memudahkan kita. Bagi orang yang sakit, orang yang travel boleh berbuka dan sebagainya. Dan di hujung itulah satu kemenangan untuk kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala bila mana kita mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang Ramadan kita ada masa yang panjang untuk kita melihat, mentadabbur Al-Quran, dan di sinilah kita mendapat petunjuk-petunjuk untuk kita meneruskan 11 bulan yang kehadapan. Dan di sinilah yang akan membawa kepada kita penuh kesyukuran dan dapat menyusun kehidupan kita yang lebih baik, insya-Allah. Jadi bila mana kita lihat berkaitan dengan apakah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari perayaan, yang antaranya kita disunahkan untuk mandi sunat hari raya, kan, bawa ahli keluarga kita, tak kira anak kecil ke yang besar, bawa sama-sama berkumpul di masjid untuk solat sunat hari raya. Jadi janganlah pula malam tu nanti duduk sibuk bakar lemang dan bangun lambat tak pergi solat sunat hari raya. Itu antara momen yang sangat indah. Kerana apa? Bermula daripada pagi tadi, malam maafkan saya, daripada malam raya lagi kita dah mula bertakbir, sebab Allah sebut tadi jelas dalam ayat tadi, membesarkan Allah. Maka kita tak bertakbir, membesarkan Allah. Kita ajak anak-anak kita, bukan saja mereka duduk sibuk main bunga api, ajak mereka duduk bersama-sama bertakbir. Sepanjang perjalanan, cari, bila nak pergi masjid tu cari tempat, orang kata laluan yang jauh sikit, kan, nak dapat pahala lebih sikit, kan. Kemudian bawa lah sikit, kan, bawa sikit, kata duit raya ke apa ke yang kita nak sedekah pada anak-anak kecil. Kalau yang mana berkemampuan, tak perlu banyak-banyak pun, budak-budak ni bagi RM1 ke RM2 tak apa, dia seronok je, kan. Jadi yang penting kita nak kena bawa ahli keluarga kita ini, mereka ramai-ramai berkumpul di masjid ataupun di tempat yang lapang. Zaman Rasulullah buat di satu tempat yang lapang untuk solat sunat Aidilfitri ni. Memang dianjurkan. Tak kira ada anak kecil ke baby ke bawa, kan, walaupun mungkin susahlah nak sembahyang raya kecil-kecil, tapi tak apa, bagi mereka bersama-sama merasai kemenangan. Dan kita tengok, kan, bila bertakbir tu rasa, kan, lain dia punya dengar je takbir tu. Pastinya anak-anak kita yang mana yang nakal-nakal macam apa akan duduk, kan, akan duduk, dia dengar takbir, dan di situ kita nak masukkan kalimah-kalimah Allah dalam hati anak-anak, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah kita nak menunjukkan kepada anak-anak kita tentang bukan sahaja kita jangan, orang kata, didik anak kita ni bila raya je mesti ada baju raya, mesti ada bunga raya, kan, ada gambar raya contoh, kan, ada video raya. Itu tambah sekarang trending pula, kan. Jadi anak-anak kita ni dia lebih kepada trending. Jadi kita kena bawa kepada apa erti sebenar Syawal. Jadi di sini anak-anak ni tadi dapat mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah pula pada hari raya pakai baju tidak kata menutup aurat, kan. Dah elok dah sebulan pergi ke masjid, tiba-tiba pakai baju raya yang tak berapa syariah compliant begitu. Jadi perkara ini pun kita perlu didik anak kita. Kadang-kadang masa kecil ni kita, orang kata kalau kecil-kecil tak apalah lagi, belum balik. Yang dah balik tu, sebagai seorang ayah sebagai contohnya, masa ni kita kena educate. Kalau ada anak-anak perempuan yang dah balik, kita kena perkenalkan mereka. Okey, ini baju raya kena baju yang tak fit sangat, kan, bagi yang longgar, bagi yang menutup aurat. Bila ada sepupu kena pakai tudung, kena tutup aurat. Jadi masih lagi ada siri-siri pendidikan dalam rumah tangga, dalam keluarga kita pada hari raya. Bukan orang kata bebas ni syaitan, bebaslah kita. Kan, habislah pahala bulan Ramadan tu, kan. Jadi kita nak, jangan kita kotorkan, orang kata setelah kita dah minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang Ramadan, maka habis macam tu je, kan. Jadi cepat-cepat bila dah selesai hari raya pertama tadi, perkara-perkara yang tadi yang disunnahkan tadi, kemudian bolehlah kita, orang kata apa, menziarahi saudara mara, kan, dan sebagainya. Dan juga perkara yang kita boleh ambil perhatian juga di sini, bolehlah kita dalam beberapa hari selepas tu dah boleh mula buat puasa sunat, puasa sunat Syawal, 6 hari tu. Jadi Masya Allah puasa 6 ni pahala pun besar, kan. Jadi supaya kita masih lagi on track sebenarnya. Kan, cuma sekarang ni kadang-kadang bila terlalu ikut trending sampai tak sempat nak puasa. Sebulan dia pakat duk open house memanjang, kan. Jadi kadang-kadang Allah Ta'ala ni dia nak kembalikan kita kepada erti Syawal yang sebenar.
Sebab itu Allah uji kita dengan cuaca panas, Allah uji kita dengan keadaan ekonomi. Jadi sebenarnya Allah nak bawa kita kembali. Jangan terlalu membazir sangat. Masyarakat kita hari ni sebenarnya bila hari raya ni hari yang penuh pembaziran. Kan? Dan kadang-kadang yelah, baju raya tu pakai sekali je. Kan? Nak menunjuk-tunjuk pun ada kan. Jadi tak nak sampai kita nak menunjuk-tunjuk. Jangan terlalu segan kalau saya tak pakai baju yang baru sebagai contohnya. Jadi ini pun kita kena ajar anak-anak kita ni. Kan? Saya bila cakap dengan saya lebih kepada parenting banyaknya kan. Jadi sebab itu sebab kita, apa yang saya suka tekankan di sini, kita sebagai ibu ayah, kita adalah role model. Kan? Jadi bila kita pun menunjukkan perkara-perkara yang tidak sesuai, maka anak-anak pun faham yang itulah yang betulnya. Jadi itulah budaya yang biasa-biasa itu perlu kita berbetulkan. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Gitu. Okay, insyaAllah. Alhamdulillah, sangat terbaik apa yang dikongsikan oleh Ustazah antara sunnatullah ataupun ibadah yang boleh kita lakukan pada awal Syawal. Okey, kita mandi dan solat sunat. Ini antara sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian pergi, masih nak menuju menunaikan solat sunat itu, kita ikut jalan yang jauh, balik pada jalan yang lain dan jalan jauh, kan. Dan saya juga tertarik bahawa pakaian raya adalah yang baru bukanlah sunnah, tapi sunnahnya adalah kita pakai pakaian yang terbaik, kan. Iaitu pakaian menutup aurat, pakaian yang sejuk je mata memandang. Apa gunanya kalau kita pakaian baru nak ikut training sekarang kan, tapi tidak menutup aurat dengan sempurna. Okey, itu perkara yang perlu kita ingat dan kita aware bahawa pakaian yang terbaik adalah sunnah kita yang boleh kita lakukan pada awal Syawal, insya-Allah. Okey, seterusnya ketika boleh menziarahi, dan kita juga boleh kita boleh lakukan puasa sunat Syawal 6 hari, dan insya-Allah inilah antara amalan sunnah yang boleh kita lakukan untuk kita pastikan Syawal pada kali ini sangat-sangat best dengan persediaan kita, dengan ibadah-ibadah yang boleh kita lakukan. Moga-moga ada kebaikan apa yang kita lakukan ini, insya-Allah. Dan Ustazah, okey, kita tanpa kita sedar kita hampir sejam lebih dah. Dan untuk penutup pada kali ini, mungkin Ustazah boleh beri pesanan ataupun kata-kata kepada kami supaya kita dapat sambut Syawal ini dengan gembira. Yang paling penting, kita sambut Syawal ini, kita ingin menambahkan keimanan kita kepada Allah, insya-Allah. Silakan. Baik, Alhamdulillah, tak sedar rupanya dah sejam dah kita berceloteh kan. Tapi Alhamdulillah sebenarnya bila sebut perkongsian ni memberikan saya juga untuk persediaan nak masuk Syawal ni kan. So sebenarnya masya-Allah tabarakallah, mudah-mudahan Ramadan kali ini kita nak jadi hamba Allah yang terbaik. Ya, kita nak Allah redha kepada kita, itu matlamat utama kita, ya. Jadi janganlah kita hanya memandang pandangan manusia, ya. Pandanglah pandangan Allah yang mana itulah yang sebenarnya, kerana kita tidak tahu adakah inilah raya yang terakhir ataupun inilah raya yang mungkin yang kita tak tahu berapa kali kita akan beraya lagi kan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan raya kali ini kita berikan nafas yang baru dengan erti Syawal yang sebenar, dengan kita melihat sunnah Nabi SAW, dan mudah-mudahan kita dapat mengajar keluarga kita untuk sama-sama erti syukur, dan mudah-mudahan juga kita akan sama-sama dapat merapatkan silaturahim dalam sesama keluarga kita, insya-Allah. Jadi saya juga ingin mengucapkan selamat hari raya nanti untuk Asrul dan keluarga, insya-Allah. Semoga dapat pulang ke kampung dengan penuh gembira, tapi dekat je kan, insya-Allah. Tak jauh balik kampung. Kan ada kampung yang jauh sikit. Dalam Malaysia lagi. Masih lagi dalam Malaysia. Jadi gitulah. Jadi yalah, bila sebut tentang tadi kita dah tengok orang kata amaran daripada PDRM tu kena rancanglah perjalanan kita. So rancang perjalanan kita, ya, ramai yang sedang menanti di rumah, ya. Kalau rasa mengantuk, berhenti, ya, insya-Allah. Dan saya rasa saya nak tambah satu perkara, dalam perjalanan yang panjang mungkin boleh sediakan air masak yang mencukupi lah, ya. Kerana kita tahulah cuaca yang sangat panas sekarang ni. Jadi kita utamakanlah keselamatan, kesihatan anak kita, dan bolehlah rancang apa aktiviti dalam kereta. Bila dalam perjalanan jauh ni, apa aktiviti? Macam saya dulu waktu kecil pun ayah saya selalu mesti bawa buku tau. Ayah saya kalau nak balik kampung bisa ada buku. Gitu, baca ke tak
tak baca tak kisahlah, tapi perkara itu jugalah saya cuba terapkan dalam keluarga. Anak-anak saya, kita tanyalah dia orang bawa buku yang mana nak baca dalam perjalanan. Kita budayakan membaca dan juga kadang-kadang kami buat challenge hafazan Quran. Kan alhamdulillah anak-anak saya dia dah mula menghafal Quran sejak 5 tahun kan. Jadi bila anak-anak ni dah ada hafal Quran, jadi banyak aktiviti kita boleh buat. Bolehlah kadang-kadang adalah tambah-tambah juga teka-teki kan. Dah penat-penat tu teka-teki. Jadi jangan sampai dia bergaduh-gaduh kan. Jadi mak-mak yang duduk sebelah ni jangan tidur je. Kena pandai corakkan perjalanan program dalam kereta kan supaya anak-anak kita tu boleh mereka bertenang lah dalam perjalanan dan kita boleh juga bercerita contohnya tentang antara waktu mustajab doa waktu orang-orang yang bermusafir kan. Saya baru sempat mendengar rakaman daripada Ustaz Adi Hidayat antara hadis berkaitan dengan waktu mustajab doa ialah waktu musafir. So perkara ini pun boleh kita ceritakan kepada anak-anak kita. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dalam pendidikan kekeluargaan ni, setiap apa yang kita buat tu ada siri-siri pendidikan dia. Kalau balik kampung tu kita boleh cerita momen masa tu nak ajar anak kita solat jamak kan, qasar begitu. Jadi di mana-mana pun kita tak boleh tinggal solat. Kalau katalah kita dalam jam kan, kita readykan wuduk ataupun ready lah untuk air nak ambil wuduk kan. Solat dalam kenderaan, mereka akan belajar dalam kenderaan. Kan? Jadi sebenarnya bila kita melihat falsafah kehidupan kita sebagai hamba Allah Ta'ala ni dan bila kita sebagai ibu ayah ni dengan anak-anak, masa ni lah bonding juga kan, bonding. Jadi bonding ni aktiviti harian kita tu lah dan perjalanan-perjalanan itu menjadi kenang-kenangan lah bersama anak-anak kan. Dan bersabarlah nanti kalau kata jam kan, kita dah boleh agak dah. Saya teringat, saya suka bila sebut musafir ni, saya teringat Profesor Mohaya dia ada share kalau dia dalam perjalanan dia akan readykan macam rakaman-rakaman yang dia nak dengar. Pun menarik juga supaya kita tak rasa macam membazir masa tu kan. Maknanya kita dah ada aim dah. Okey, kalau macam kita dah tahu dah mungkin akan jam 7-8 jam, sama ada kita cari waktu yang tak jam ataupun kita sediakan apa aktiviti dalam kenderaan. Kan. Jadi itu sebenarnya kita lah yang susun masa kita dan sebagainya. InsyaAllah bila kita bertenang, tak marah-marah dengan jam. Sebab kita, bagi saya lah jam ni kita dah boleh agak dah. Okay, jadi maknanya takkanlah setiap tahun kita nak stres kan. Jadi maknanya kita harung je lah kan. Rasa seronok je lah jam kan. So buat je preparation dan insyaAllah dengan persediaan yang baik, dia akan menatijahkan yang baik lah insyaAllah. Siapa rasakan sesi podcast ini sangat-sangat menarik, okey, anda boleh follow YouTube Dr. Rocket dan anda juga boleh share podcast ini kepada rakan-rakan yang lain. Moga-moga yang lain juga beroleh manfaat dan insya-Allah sesi podcast ini merakam jutaan terima kasih kepada Ustazah Hanisah atas kesudian bersama dengan kami pada sesi pada kali ini dan kita mengharapkan Syawal pada kali ini sangat-sangat bermakna di mana inilah waktu kita untuk kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Seperti yang dikongsikan oleh Ustazah Hanisah, waktu inilah kita menggunakan platform paling baik, kita membesarkan Allah, kita memuji-muji Allah, kita menjadi hamba Allah yang paling bersyukur. Moga-moga Syawal inilah menyebabkan kita ini tidak sabar-sabar nak pulang kampung untuk berjumpa dengan mak ayah kita, nak berjumpa dengan ahli keluarga kita. Dan yakinlah bahawa pautan untuk kita kekalkan silaturahim ini, okey, bukannya semata-mata wang ringgit, bukan barang-barang yang mewah, tetapi pautan hati yang paling luar biasa untuk menjaga silaturahim ini adalah kita berpaut dan beriman kepada Allah dan insya-Allah perkara inilah akan memautkan hati-hati kita dengan mak ayah kita, dengan ahli keluarga kita dan menyebabkan silaturahim ini kita akan bawa ke syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Terima kasih banyak Ustazah Hanisah untuk sesi podcast pada kali ini yang saya rasakan sangat-sangat bernilai dan mahal perkongsian yang dikongsikan oleh Ustazah Hanisah dan insya-Allah kita mengharapkan anda juga beroleh kebaikan dari sesi podcast ini dan seperti yang kita maklum bahawa saya tadi buka dengan pantun dan saya ingin tutup dengan pantun supaya ada keseimbangan dalam podcast ini. Okey. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta.
Ulik Mayang nyanyian asli di lagu Si Gadis Merdu Sekali. Terima kasih sekalung budi sudi datang ke podcast ini, Ustazah. Di sisi diandam dengan cekap, potong rambut pelbagai gaya. Puasa sebulan sudahlah lengkap. Marilah kita sambut Hari Raya. To M World, Sdn Bhd dan warga seluruhnya staf merakamkan ucapan selamat menyambut Hari Raya. Maaf zahir dan batin, dan insya-Allah teruskan bersama dengan kami untuk kita memandaikan rakyat Malaysia dengan ilmu dan tindakan yang betul, insya-Allah. Berjumpa untuk sesi podcast yang akan datang. Jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.